Bismillahirrahmanirrahim. Sekalung apresiasi buat saudara penerajuk acara, parisan kehormat yang arif lagi bijaksana, para juri yang profesional, warga dewan penuh berkarisma, seterusnya sidang maya yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, juga salam seisi maya. Saya singkap tirai pidato hari ini dengan mauduk bicara lestari khazanah alam. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, lestari membawa maksud kekal, tidak berubah-ubah manakala khazanah alam diertikan sebagai harta benda bumi merujuk kepada keperluan manusia dari segi ekonomi, kesihatan dan habitat kehidupan. Lantaran garapan tajuk pidato saya, lestari khazanah alam membawa maksud nyata, kekalkan harta benda milik bumi sekaligus meletakkan kita warga sejagat bertanggungjawab menggalas amanah tersebut. Hadirin warga maya yang dihormati sekalian, sebelum mengalun bicara, tajuk pidato ini merupakan satu tajuk yang meluas dan merangkumi pelbagai aspek yang boleh dikupas. Namun ingin saya ketengahkan satu ungkapan persoalan, iaitu perlukah khazanah alam dipertahankan? Inilah yang menjadi persoalan pokok dalam mengubah persepsi kerakusan manusia meraih keuntungan dan kemodenan hidup. Menyusuri ideal utama, sumber alam terpelihara, kehidupan manusia kekal sejahtera. Tanggal 7 Mac 2019, 6,000 orang penduduk di Pasir Gudang, Johor Darul Taksim terkesan gara-gara tindakan dalam sedar pihak tidak bertanggungjawab melepaskan sisa kimia industri ke Sungai Kim Kim menggunakan lori tangki. Akibat yang lebih malang, 2,775 mangsa terpaksa diberi rawatan segera kerana sesak nafas, pening serta pitam. Puluhan pelajar sekolah di sekitar kawasan menjadi mangsa. Malah, sebanyak 111 buah sekolah terpaksa ditutup. Hasil daripada sikap dan tidak tanda manusia yang rakus, tidak bertanggungjawab dan tidak bertimbang rasa, sehingga menjejaskan nyawa penduduk yang tidak bersalah. Hadirin warga maya yang budiman, kita terus meneraka idea kedua, sumber alam terpelihara, menjamin kestabilan ekosistem negara. Dipetik dari Malaysia Today, para akademik mendapati bahawa 2/3 daripada ekosistem yang utama telah mengalami kerosakan di tangan manusia sepanjang setengah abad yang lalu. Wilayah tanah kering di dunia yang mewakili 41% permukaan tanah di bumi telah dimusnahkan dengan teruk. Namun, di sini jugalah populasi manusia telah berkembang dengan pesatnya sejak tahun 1990-an. Kejadian ini berlaku disebabkan perindustrian yang dicipta oleh manusia sehingga menyebabkan ekosistem yang memelihara fungsi bumi terganggu. Tamsilnya, pelepasan karbon telah terhasil daripada pembakaran tenaga seperti kilang pemprosesan dan penggunaan bahan api. Akibatnya, berlaku penipisan lapisan ozon yang menyumbang kepada peningkatan suhu persekitaran. Sidang pendengar yang setia, idea terbilang terakhir saya, sumber alam terpelihara, habitat dan fauna sejahtera. Penjagaan khazanah alam mempengaruhi habitat flora dan fauna. Alam sekitar yang merangkumi gunung ganang, taburan hutan sehingga ke lautan merupakan habitat kepada hidupan flora dan fauna. Lebih kurang 15 daripada 24 ekosistem yang utama bagi kehidupan atas bumi telah mengalami kerosakan yang serius. Ekoran pembangunan penempatan yang turut berkembang pesat. Hal ini demikian kerana kita masih lagi bergantung kepada sumber flora dan fauna dalam pelbagai aspek kehidupan, terutamanya bekalan makanan. Sebagai contoh, tumpahan minyak di laut menyebabkan ikan-ikan mati. Nelayan tidak dapat menampung permintaan konsumer. Maka, mekanisme kawalan perlu dilaksanakan supaya permintaan konsumer dapat dipenuhi. Sekaligus menjamin pemeliharaan habitat flora dan fauna. Tuntasnya, banyak kepentingan telah dikupas dalam memelihara khazanah alam. Setiap pihak perlu menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diamanahkan dengan sifat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Oleh itu, hadirin semua bukalah mata dan minda untuk memulakan anjakan paradigma dan tanamkan sikap cintai khazanah alam. Ingat, alam terpelihara, hidup pasti sejahtera. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemidato bijaksana mohon undur diri.